Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi kiram wa ashabil azam. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقنا في الدين وعلمنا تأويل برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين أما بعد. Alhamdulillah, apa khabar tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini dapat kita berjumpa lagi insya-Allah. Walaupun tadi rasa macam tak berapa nak sampai tadi sebab hujan lebat dekat Seremban. Highway pun hujan lebat. Jadi sampai dekat dengan Pedas tadi saya ikut highway lega balik. Jadi nampak alhamdulillah dengan izin Allah kita dapat berjumpa pada malam ini insya-Allah. Ala kulli hal kita teruskanlah perbincangan ataupun pengajian kitab kita ini iaitu Al-Azkar pada muka surat 70 iaitu zikir di dalam masjid. Zikir di dalam masjid. Minggu atau perjumpaan yang lepas kita berbincang tentang tajuk masuk dan keluar masjid. Itu pun satu yang kita dah bincang dan moga-moga dapat kita amalkan. Dan seterusnya apabila dah berada di dalam masjid, apa pula pengisian yang harus kita buat atau bagaimana keadaan kita dalam masjid, apa yang patut kita lakukan dan yang tidak patut kita lakukan. Jadi masjid ini tempat suci, tempat kalau kita lihat nanti dalil-dalil ataupun ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW yang menerangkan bagaimana hal ataupun status ataupun kedudukan masjid ya dalam masyarakat kita, dalam kehidupan kita seharian. Baik, zikir di dalam masjid disunatkan di dalam masjid untuk memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi banyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada bacaan tasbih itu subhanallah lah, tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, tahmid alhamdulillah, alhamdulillah, takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, dan zikir-zikir yang lain. Itu dia pengisian yang kita patut ataupun disunatkan dilakukan dalam masjid. Baik, selain itu disunatkan pula untuk memperbanyakkan membaca Al-Quran. Tadi zikir-zikir di Al-Quran Karim pun disunatkan untuk banyak baca. Banyak kita membaca Al-Quran. Juga disunatkan dalam masjid untuk mempelajari hadis Nabi SAW. Macam kita duk baca daripada kitab Al-Azkar ni banyak hadis-hadis Nabi. Dan juga kitab-kitab lain, hadis 40, hadis Arba'in dan sebagainya. Jadi itu semua adalah perkara yang sunat kita lakukan dalam masjid. Dan seterusnya ilmu fiqh. Ilmu fiqh, ilmu tentang fardu ain, ilmu tentang amalan-amalan kita. Ya, dan yang wajib, yang sunat dan sebagainya. Dan berbagai disiplin ilmu syariat. Ilmu-ilmu yang membawa kita kepada mengenal Allah, mendekatkan diri kepada Allah dan sebagainya.
Ini semua adalah perkara yang sunat dilakukan di dalam masjid dan digalakkan kita supaya mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha hasmuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bai'un an zikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar." Ini surah An-Nur ayat 36 dan ayat 37. Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperingatkan untuk dimuliakan dan sebut namanya di dalamnya. Ini fi buyutin. Dan buyutin ini masjid lah. Dan dimakan baitun, satu masjid, satu rumah. Kalau buyut itu banyaklah di masjid-masjid. Jadi azinallahu an turfa'a. Jadi Allah perintahkan supaya kita yuzkaru fihi ismuh, yang banyak berzikir atau menyebut namanya, ismuhu fi hasmuh. Jadi dalam masjid itu naklah banyak ya, an turfa'a wa yuzkaru fi hasmuhu yusabbihu lahu fiha, dan banyakkan bersebut namanya dalamnya pada waktu pagi, iaitu bil ghuduwi wal asal. Ghudu itu pagi, wal asal itu petang. Rijalun la tulhihim tijaratun. Lelaki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli. Jadi kita kadang-kadang lalai dalam menguruskan kehidupan seharian, terlupa nak berzikir, nak apa. Jadi dikatakan di sini rijalun la tulhihim, tidak lalai daripada perniagaannya, itu tidak melalaikan dia lah, wala bai'un, walaupun jual beli, an zikrillah, daripada berzikir kepada Allah. Jadi kalau kita ni orang ahli perniagaan, kita tak lupa berzikir kepada Allah. Kalau kita ni pengguna ni membelilah, pergi pasar raya, pergi pasar malam, pergi pasar tani dan berbagai pasar lagi, maka ini semua tidak menjadi halangan. Tidak menjadi halangan. Kita la tulhihim, tidak menghalang mereka, tidak melalaikan mereka daripada tijarah. Tijarah itu berniaga lah. Jadi kalau di pasar-pasar raya tu ada yang Islam, yang tak Islam kan. Tapi kalau pasar-pasar malam, pasar tani, pasar harian dan sebagainya, yang menjual, yang membeli, sampai waktu maghrib pun azan, leka lagi belum menjual dan membeli. Jadi itu tak capai lah. Itu tak sampai macam ni lah. Jadi artinya tidak. Kalau kita berniaga macam mana pun, sampai masa untuk kita berzikir, tinggallah perniagaan itu. Kalaupun kita nak membeli, baliklah rumah, pergilah masjid, pergilah surau. Tinggalkan jual beli itu dulu. Lepas masjid nanti pergi, sambung balik berniaga ataupun nak membeli. Kan? Begitu juga wa iqamis salah. Jadi kalau rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah wa iqamatis salah, berzikir kepada Allah dan solatnya, mendirikan solat, wa ita'iz zakah pun begitu juga, yakhafuna yauman. Iaitu kerana apa? Kerana mereka takut, yakhafuna, khaufun, takut. Yakhafuna ni, itulah manusia-manusia inilah rijalun tadi ni, yang beriman, yang sebagainya. Mereka yakhafuna yauman. Mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati fihi al-qulub wal absar. Tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Iaitu hari yang boleh membuat hati kita dan penglihatan kita menjadi goncang. Iaitu pada hari kiamat lah. Hari kiamat itu memanglah kita akan menjadi goncang hati kita, penglihatan kita, benda yang tak pernah kita tengok akan suasana hari kiamat. Yakhafuna yauman. Yaum tu memang hari kiamat lah. Iaitu yaumiddin, hari yaumiddin. Yaum juga ad-din, agama. Maksudnya hari kiamat. Di sini pun dia katakan yakhafuna yauman, satu hari. Hari apa tu yang boleh menggoncangkan hati dan penglihatan kita? Tidak lain, tidak bukan hari kiamat lah. Hari lain-lain tu mungkin boleh tahan lagi. Hari kiamat tak tahan dah. Sebab itu
pada hari kiamat itu semua orang dalam keadaan tidak berpakaian, dan bila ditanya apakah itu boleh membuatkan orang lain akan memandang kita, Nabi jawab satu soalan, dia kata tak sempat nak tengok apa-apa dah. Hari itu dah betul dia kata tadi tu. Yang dia katakan hati dan penglihatan menjadi goncang, tak dah nak fikir dah. Tak sempat nak fikir benda-benda selain daripada memikirkan amalan kita masing-masing. Apa amalan kita ni nak bentang pada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun Allah akan membentang pada hari kiamat itu akan amalan kita. Dan kita membentang, Allah yang akan bentangkan. Sebab itu pada hari kiamat itu nanti ada yang menerima amalan, buku amalan daripada kanan, ada yang menerima buku amalan daripada sebelah kiri, dan yang paling dahsyatnya, paling buruk dan paling malangnya, terima buku amalan daripada arah belakang. Daripada belakang pun terima. Jadi teruklah orang tu. Duka cita lah. Malanglah dia pada hari kiamat nanti. Oleh itu jangan jadi kita orang yang menerima buku amalan daripada belakang ataupun daripada kiri, tetapi kita adalah di antara orang yang akan menerima buku amalan kita daripada sebelah kanan, maka Masya Allah, dialah orangnya yang berjaya. Dia orang yang berjaya untuk masuk syurga dan sebagainya. Baik, jadi perbahasan tentang ayat ini, banyak lagi lah kalau boleh kita luaskan perbincangan ini, iaitu tentang amalan-amalan zikir di dalam masjid ini, daripada surah ini, iaitu disebutkan di sini ialah mereka mengerjakan yang demikian itu supaya Allah memberi balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi di sana tadi yang kita berzikir kepada Allah siang, petang, pagi dan petang, yang kita tidak lalai perniagaan dan jual beli, dan tidak tinggal dirikan salat, tidak tinggal mengeluarkan zakat, dan Allah akan memberi balasan. Itulah harapan ya, supaya memberi balasannya, dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka, dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya. Dan seterusnya, fi buyutin, dikatakan sini, kita nak tengok ayat ini. Fi buyutin azinallahu an tarfa. Di dalam masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan, yakni telah diperintahkan oleh Allah agar dirawat dan dibersihkan dari kekotoran. Itu fi buyutin, iaitu kita naklah diperintahkan oleh Allah SWT dirawat, diurus, bersih dari kekotoran, perbincangan, perbualan, bersembang, berbual yang tidak ada gunanya, untuk semua perbuatan yang tidak layak bagi kesuciannya. Jadi dalam masjid ini tak sesuai lah untuk kita berbincang hal keduniaan. Ya, nak cakap soal dunia. Artinya sampai pintu masjid tu, semua kita dah apa? Kita dah tinggal kat pintu masjid, dua masjid. Dalam masjid ni tak ada cakap pasal dunia lagi. Itu maksudnya. Jadi maknanya di sini fi buyutin azinallahu turfa. Jadi semuanya itu perbuatan tidak layak bagi kesucian masjid. Demikianlah menurut apa yang telah dikatakan oleh Ali Ibnu Abi Talhah dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna ayat ini. Dalam masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan, Allah melarang dilakukan percakapan yang tidak ada gunanya dalam masjid. Percakapan yang tidak mendekatkan diri kepada Allah. Ataupun percakapan yang boleh melekakan kita, melalaikan kita, melupakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu dilarang. Jadi masjid ni satu tempat yang kita hanya, sebab itu bila kita solat pun kita angkat tangan ni, berarti yang di depan kita ni hanya nak menghadap Allah saja. Tapak tangan nak menghadap Allah. Yang di belakang ni, keduniaan kita ni, tinggallah di belakang kita. Satu takbiratul ihram tu angkat kedua tangan. Supaya tapak tangan kita itu menghadap, artinya kita sedang berhadapan dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, mengharapkan pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang mana di dunia itu semua tinggallah untuk kehidupan di dunia. Tapi solat kita itu nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, maka naklah kita dilarang melakukan percakapan yang tidak ada gunanya di dalam masjid. Hal yang sama telah dikatakan oleh Ikrimah dan sebagainya, Abu Saleh, Abu Dhahak, Nafi' Ibnu Jubair dan sebagainya, iaitu setelahnya kalangan ulama tafsir, Qatadah mengatakan bahawa ini maksud dengan buyut di sini. Cerita buyut tadi, iaitu rumah-rumah yang termaktub dalam ayat dalam masjid-masjid
Ini yang Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan agar dibangun, diramaikan, dimuliakan dan disucikan. Masjid ini dibangun, didiri, dibina. Dibina. Ya, itu kena ada usaha membina masjid. Itu dalam kampung, dalam taman, dalam masyarakat mesti ada sebuah masjid. Tapi ada perumahan-perumahan yang dibina dulu-dulu lah, sikit masa dulu. Dia buat satu taman perumahan residential. Resident dibina satu tapak perumahan tapi lupa nak cari tapak masjid. Itu masalah kita. Dululah 10, 15, 20 tahun dulu kot. Bila buat satu taman perumahan, tapak masjid tak ada. Pernah berlaku. Jadi akhirnya tak tahu di mana nak cari masjid. Carilah taman satu, minta digesa mana tapak masjid untuk perumahan ni. Sebab itu dalam tamadun Islam, apa yang dibina dahulu? Masjid. Masjid duduk di tengah-tengah. Dan rumah penduduk di sekeliling masjid. Jadi masyarakat berasaskan masjid. Maka dibinakan tapak atau dikenal pasti tapak masjid dan baru rumah-rumah lain dibina kelilingnya. Tapi bila kemudian ini zaman-zaman sekarang ni, zaman moden, apa yang dibina dulu? Bukan masjid tapi bank dulu. Bina bank dulu. Ataupun shopping center dulu. Mana tapak shopping center? Situ bina dulu. Dan rumah-rumah, perumahan yang ada shopping center, pusat-pusat membeli belah, dulu murah rumah tu. Tak mahal sangat. Macam di tempat saya tu, Rasah Kemayan. Dulu rumah dah 200 lebih je. Banglo 2 tingkat. Tanah 5,000 kaki persegi, 6,000 kaki persegi. Dulu 200 lebih, 250, paling-paling 300. Sekarang bila naik Ion, dia naik Maidin, tu tak lama sekarang ni tengah bangun apa lagi tak tahu. Di hadapan kedai Maidin Seremban 2 tu. Tengoklah harga rumah. Dah 700, 800, hatta sejuta pada. Sejuta tanah. Kalau nak ditaksirkan, dinilai rumah-rumah di situ, kawasan-kawasan situ, dah sejuta. Kedua banglo, double story, ya. Tanah 5,000, 6,000 kaki persegi. Ada yang tak lepas, tak habis-habis. Rumah tak laku-laku kerana harga tinggi sangat. Dan sebagainya. Tapi banyak yang dah habis. Maksudnya, ataupun minat orang kepada tempat membeli belah itu lebih daripada minat sebuah masjid. Masjid duduk atas bukit, ujung tanah, ujung perumahan, bawah ada sebuah masjid. Tak duduk di tengah-tengah perumahan. Patutnya, kalau ikut tamadun Islam, bina masjid dan penduduk di sekeliling itu berasaskan masjid. Sekarang ni bank mesti 2-3 tempat bank. Setiap stesen petrol pump semua ada ATM dan sebagainya. Itu kemudahan lah, bukan tak boleh. Bukan tak perlu. Itu yang memerlukan kita ya. Perlu shopping center, shopping kompleks, perlu bank dan sebagainya. Tapi dalam konteks membina sebuah masyarakat Islam, tamadun Islam yang berasaskan takwa, ya, itulah masjid didahulukan. Baik, ala kulli hal, balik kepada kita ini, iaitu fi buyutin azinallahu an turfa wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Dan seterusnya dari sini, dan sesungguhnya barang siapa yang berwuduk dengan baik lalu mengunjungiku, maksud kita lalu di rumah menjadi masjidku, aku akan menghormatinya, dan sudah merupakan satu keharusan bagi orang yang dikunjungi untuk menghormati orang yang mengunjunginya. Diriwayatkan oleh Abdul Rahman Ibnu Abi Hatim dalam kitab tafsirnya. Ini tafsir ni daripada ayat ini, bahawa di kata sini, siapa yang dah berwuduk dengan baik mengunjungi rumahku, masjid lah, kan? Dan aku akan menghormatinya. Jadi rumah itu, sebab itu dikatakan rumah Allah. Maksudnya bukan Allah ada rumah. Maksudnya dari segi kepercayaan ataupun kefahaman kita bahawa sebab kita sujud kepada Allah. Ya, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti orang itu akan mendapat balasan, penghormatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu bila kita masuk, rumah itu ada Tuhannya, itu Allah Subhanahu wa taala, maksudnya di situ tempat kita menyembah Allah, sujud kepada Allah,
maka kita akan ataupun dihormati, menghormatinya. Allah sebut sini masalah membangun masjid, menghormatinya, memuliakannya dan memberinya wangi-wangi banyak disebutkan oleh hadis-hadis Nabi. Pembahasan mengenai hal ini tulis secara terpisah, banyaklah kisah tentang ini. Kemudian satu lagi disebutkan tentang bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Man bana masjidan yabtaghi bihi wajha Allah, banallahu lahu mislahu fil jannah." Ini cakap pasal bina masjid ini, iaitu siapa yang membangun masjid kerana mengharapkan redha Allah, maka Allah akan membangunkan untuknya hal yang semisal di dalam syurga. Jadi bina masjid ini besar, kan? Pahalanya, maka Allah akan memberi ganjaran kepadanya, itu akan bina banallahu lahu mislahu fil jannah. Seperti mana dia bina sebuah masjid di dunia ini, insya-Allah di akhirat besok kata Nabi SAW, Allah juga akan bina satu masjid untuknya. Baik, seterusnya kita lihat di sini, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam ayat yang lain pula, "Zalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Iaitu daripada suratul Hajj ayat 32, demikianlah perintah Allah, dan siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul daripada ketakwaan hati. Ini berkaitan sya'air Allah ni, ya. Kita tengok. Baik. Tentang sya'air Allah ini banyak jenis ataupun banyak pembahagian dia. Siapa yang mengagungkan syiar Allah? Sebab itu di dalam masjid tadi itu banyak syiar Allah, iaitu kita berzikir, kita azan dan sebagainya. Tapi dalam ayat yang lain Allah sebut lagi bahawa demikianlah perintah Allah, dan siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sebenarnya itu timbul daripada ketakwaan hati. Di sini kita dapat lihat bahawa syiar Allah ini ada dua bahagian. Satu syiar al-makaniyah dan satu lagi syiar zamaniyah. Dan iaitu kalau al-makaniyah ini, iaitu syiar Allah apa dia? Iaitu pertamanya dari segi zahirnya, syair Allah ini seperti ataupun makaniyah ini, iaitu seperti masjid. Masjid ini syiar. Lepas itu la tushaddar rihalu ila thalathati masajid. Masjid hadha wa masjidil haram wa masjidil aqsa. Di sini timbul isu Aqsa sekarang ini. Ya. Iaitu Nabi kata, tidaklah berusaha orang itu nak rihal ke mana-mana, nak berusaha sungguh-sungguh, melainkan kepada tiga buah masjid. Iaitu Masjid Haza, Masjid Haza dan Masjid Nabi, dan seterusnya Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Karena di masjid aku ini, Nabi kata, dia akan mendapat ganjaran 1000 ganjaran. Berbanding dengan Masjidil Haram, 100,000 ganjaran. Dan Masjidil Aqsa akan mendapat 500 ganjaran. Sebab itu, pertamanya tentang Masjidil Aqsa ini, Allah sebut dalam Al-Quran tentang keberkatannya. Sebab itu penduduk Palestin tak nak keluar-keluar daripada Masjidil Aqsa. Atau maksudnya daripada Palestin. Sebab tanah itu diberkati. Sama juga Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa itu, dan Allah sebut sebagai Al-Barakah. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu ayati. Dan alladzi barakna haulahu. Jadi sebab itu bumi Palestin itu bumi barakah. Sebab itu mereka tak nak keluarlah. Kalau keluar mereka, kalau mati di luar daripada bumi Palestin, bumi tak barakah dah. Baik dia mati di situ. Kalau mati, mati syahid. Dan bumi itu bumi barakah yang Allah janji. Sebab itu, kalau dalam hal ini, Nabi kata, tidaklah berusaha kita untuk menziarah ataupun mencari mana-mana tempat masjid ini, illa salasati masajid. Baik, jadi begitu juga tentang itu sya'airul makaniyah, dan seterusnya berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Ya, wa huwa asasu kulli sya'air. Dan Quran itu adalah asas bagi seluruh syiar Islam. Dan wa hathallahu rasulullah ala qiraatihi wa hifzihi wal amali bima fihi fa huwa al-asasu fil hifzil lughatil muslimin
wa qad takaffalallahu bihifzihi wa ri'ayati ila qiyamis sa'ah liqauli ta'ala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya. Jadi itu di antara satu lagi syiar ataupun asas kepada syiar Islam. Lepas itu kena baca Quran, kena faham Al-Quran, kena tafsir Al-Quran, fahami Al-Quran. Cuma sekarang ini berkaitan dengan satu golongan yang liberal sekarang ini. Dia cuba nak menafsir semula Al-Quran. Ini satu ancaman lagi kepada kita. Mereka yang berfikiran liberal ini boleh mengancam kesucian. Kerana mereka tidak mahu lagi mengikuti dan merujuk kepada tafsir-tafsir yang tradisi yang lama yang dibuat oleh ulama-ulama silam yang minal kibarin ulama besar. Mereka nak tafsir semula. Itu memang menyelewenglah. Dan siapalah kita nak mentafsir Quran dan juga nak membuat satu pembaharuan kepada tafsir-tafsir yang sudah muktabar, tafsir-tafsir yang sudah established, ya, tak ada bandingannya lagi untuk kita buat perubahan. Tapi bagi mereka syaitan ini mula nak menghasut dan untuk mengalihkan pandangan masyarakat, dan ada kecenderungan itu sudah pun berlaku sekarang ini, ya. Dan ada satu seminar baru ni yang beberapa masa yang lalu ada satu seminar tentang ancaman liberal di Malaysia ini. Sebab tu dia tidak ada Islam liberal. Islam tu Islam saja. Tidak ada nak dikaitkan dengan apa-apa lagi. Islam is Islam lah. Tak ada Islam liberal dan sebagainya. Jadi itu menunjukkan mereka sudah menokok tambah. Sebab tu dikatakan dalam perkara Yahudi ini ataupun orang-orang Kristian, Nasara dan sebagainya. Sebenarnya dalam umat Islam pun rupa kita, pengakuan kita, kehidupan kita macam Islam. Bukan kita lah, mungkin orang lain. Ya, na'udzubillah kalau berlaku. Iaitu pemikiran-pemikiran pengasingan. Ini kalau kitab Taurat dan Injil dibuat perubahan atau ditafsir mengikut selera, maka kita umat Islam yang sebenar tidak buat. Ini mereka yang sudah dapat hasutan ataupun godaan-godaan daripada syaitan ini. Nak buat perubahan itu dan ini. Ini bahayalah. Oleh itu kita kena pelajari, kena ada ilmu dan sentiasa berdamping di masjid dan sebagainya. Lepas itu baru ni ada satu kuliah subuh di masjid saya baru ni. Disebut tentang Yahudi sebelum Yahudi. Jadi Yahudi sebelum Yahudi ini di dalam kehidupan manusia kita yang Islam ni pun ada perangai, akhlak dan jiwa macam Yahudi. Walaupun rupa paras tidak Yahudi. Ya. Jadi hati-hatilah kita supaya kita sentiasa berada di landasan yang sebenarlah yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mengikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu berkaitan dengan syiar. Dan satu lagi syiar Islam juga ialah as-salah. Hiya min sya'airillah az-zahirah wal mutakarrir fi kulli yaum khamsu marrat. Jadi syiar ini iaitu mendirikan salat yang berulang-ulang. Fi kulli yaum khamsu marrat. Setiap hari kita mendirikan sembahyang itu 5 kali. Ya, biha yusanu mujtami' minal fahsya wal munkar, ya, iaitu dia mengelakkan daripada fahsya dan munkar. Wa fiha ta'alluful muslimin wahdatakum. Jadi di sini salat. Itu zakat. Seperti yang di ayat yang di atas tadi, iaitu wa iqamis salah wa ita'iz zakah. Ini begitu zakat, tabaru zakatu minasy-sya'air allati laha atharu 'ala an-nafs bitathhiri minasy-syahwal bakhil wa atharu lil ghair. Ini nak mengelakkan daripada sifat-sifat bakhil. Itu. Baik. Seterusnya baik, kita sambung lagi daripada surah yang lain pula, iaitu suratul Hajj. Zalika wa may yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairun lahu 'inda rabbih. Demikianlah perintah Allah, dan siapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Baik. Jadi di sini kita dapat lihat dikatakan siapa yang mengagungkan apa yang diterhormat di sisi Allah. Zalika wa man yu'azzim, mengagungkan
hurumatillah pada sisi Allah, fahuwa khairun lah inda rabbih, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Jadi apa-apa yang baik itu adalah kita agung dan muliakan dan kita amalkan, dan kerana disebutkan dalam surah ini inda rabbih. Sebab itu sesuatu yang kita amalkan ini kita ingat semuanya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, perkara 90 kami riwayatkan daripada Buraidah radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, innama buniyatil masajid lima buniyatlah. Masjid-masjid didirikan untuk digunakan sesuai dengan tujuan pembangunannya, untuk bersujud. Dan untuk bersujud. Jadi di masjid ini waktu dilarang daripada satu lagi larangan ialah berjual beli. Di dalam masjid pun ada satu ayat lain, tidak boleh kita berjual beli. Dalam hadis Nabi yang lain disebut tentang baik. Apabila kalian melihat seseorang melakukan penjualan atau pembelian dalam masjid, maka katakanlah oleh kalian, semoga Allah tidak menguntungkan pedagang. Jadi dalam masjid ini, iza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu la arbahallahu tijarataka. Wa iza ra'aitum man yanshud dhallatan fil masjid faqulu la raddallahu 'alaika. Apabila kamu melihat seorang melakukan penjualan atau pembelian dalam masjid. Dalam masjid tak boleh kita nak berniaga. Kalau kita nak buat direct selling ke, nak jual apa-apa ke, nak jual minyak wangi ke contoh, jadi jangan buat dalam masjid. Karena dikatakan di sana dilarang. Maka Nabi kata, la arbahallahu tijarataka. Kamu tak boleh untung. Kalau kamu berniaga dalam masjid, tak boleh untung. Itu katakan, semoga Allah tidak menguntungkan perdagangan kamu, perniagaan kamu. Maksudnya, Nabi kita digalakkan berniaga. Boleh berniaga di luar. Tapi dalam masjid bukan tempatnya untuk berniaga. Bahkan, Nabi kita tak menguntungkan. Tak payahlah nak berniaga dalam masjid. Bukan tempatnya. Itu maksudnya ya. Dan begitu juga, dan bila kamu melihat seorang mempermaklumkan barang yang hilang, mungkin ditanya. Dia tanya, siapa nampak motor saya hilang? Contoh. Maka Nabi kata sana, faqulu la raddallahu alaik. Contohnya kalau macam itulah. Dia katakan siapa yang bertanya, ya, bertanya sesuatu tentang hilang dalam masjid, barang dia yang hilang dalam masjid, dia tanya orang dalam masjid. Itu juga dilarang. Nak tanya di luar masjid. Karena Nabi kata di sini, faqulu, katakan oleh kamu wahai sahabat semua, la raddallahu alaika. Allah tak akan kembalikan barang itu pada kamu kalau kamu bertanya dalam masjid. Ini maknanya kesucian masjid ini sampai peringkat itu. Kehidupan seharian kita, amalan seharian kita tak boleh bawa masuk dalam masjid. Menjual beli tak boleh dalam masjid. Bertanya barang hilang tak boleh tanya dalam masjid. Itu dilarang oleh Nabi, bahkan Nabi kontra dia. Kontra. Maksudnya mungkin kita kata nak berniaga itu untuk untung, maka Nabi kata katakan kepada orang yang berniaga itu, la arbahallah. Allah tak akan memberi kamu apa-apa keuntungan pun. Kalau dia bertanya barang hilang, la raddallah alaika. Allah tak akan memulangkan barang yang kamu hilang itu. Kalau di dalam masjid lah tempat kamu menguruskan perkara-perkara itu. Baik. Baik, seterusnya dikatakan tadi, satu lagi Nabi SAW bersebut tentang masjid ini, jannibul masajida sibyanakum wa majaninakum wa syira'akum wa bai'akum wa khudumatikum wa rufa'a aswatikum wa iqamata hududikum wa salla suyufikum wattakhidhu ala abwabihal matahir wa jamruha fil juma'. Maksudnya di sini, jauhkanlah masjid dari anak-anak kecil. Ada satu lagi, ada larangan. Ada juga dikatakan, benarkanlah anak-anak kecil masuk dalam masjid.
Tapi dalam hadis ini Nabi kata jannibul masajid sibyanakum. Iaitu jauhkanlah masjid dari anak-anak kecil. Maksud kecil ni yang tak boleh uruskan diri dia lah. Yang anak-anak kecil yang dah faham, yang dah tahu, yang tak boleh buat bising. Sebab dalam masjid itu tak boleh bising-bising. Nanti kita tengok lagi. Orang yang gila tak boleh lah. Ya, di kalangan kita jual beli tak boleh. Lepas tu dikatakan wa bai'akum syira'akum wa bai'akum wa hudumatikum, iaitu yang jual beli persengketaan bersuara keras, wa raf'al aswatikum, dalam masjid juga tak boleh angkat suara. Ya? Dan seterusnya menegakkan hukuman-hukuman had hudud ni. Dia tak boleh nak menjatuhkan hukum dalam masjid. Wasallasu fikum, dan menghunus pedang senjata dalam masjid, dan buatkanlah tempat bersuci dekat pintu-pintu, dan berilah dalam di hari Jumaat, ya, iaitu wattakhizu ala abwabihal matahir wa jamruha fil jama'. Baik, hadis riwayat pula oleh Ibnu Majah, tetapi hadis ini dan hadis yang sebelumnya lemahlah, hadis dhaif. Jadi dalam masjid ini banyak dia punya pantang larang dia tadi. Contoh tadi iaitu begitu juga melintasi masjid. Tempat kita lintas. Menurut sebagian ulama hukumnya makruh, kecuali jika ada keperluan penting yang tidak terelak lagi melainkan harus melalui masjid. Kita duduk sana nak shortcut, patutnya keluar daripada depan ke, tapi dia cross masjid gitu, adalah makruh. Kerana apa? Dibimbangi kalau dia membawa sesuatu akan, mungkin dia cross tu dia bukan tujuan nak sembahyang, tujuan nak ringkaskan perjalanan, pendekkan perjalanan ke masjid-masjid besar ni kan. Jadi itu juga tak boleh untuk dilintasi untuk melintas di dalam masjid. Baik, banyak lagi lah berkaitan dengan kedudukan dan keharmonian, kesucian masjid ini. Sebab tu dia kata sini, masjid didirikan untuk digunakan sesuai dengan tujuan pembangunannya, itu untuk bersujud. Tidak ada aktiviti lain dalam masjid. Dalam masjid tak ada aktiviti selain daripada bersujud, berzikir dan menegakkan syiar Allah. Baik, seterusnya diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda kepada seorang daripada suku kaum di pedalaman yang buang air kecil di dalam masjid. Inna hadhil masajid la tasluhu li syai'in min hadzal baul wala khazar. Innama hiya li zikrillah ta'ala wa qiraatil Quran. Ini nak sebut tentang zikir-zikir dalam masjid ini, sesungguhnya masjid ini tidak sesuai untuk kencing dan kotoran. Ini berlaku zaman Nabi, bagaimana seorang badui datang berjumpa dengan Nabi dan dia tak tahulah, dia tak tahu adab lah. Tak tahu adab. Badui ni duduk kampung di luar-luar bandar sana. Ya. Jadi dia datang, dia ingatkan senanglah nak kencing dan sebagainya. Sebab masjid Nabi taklah macam kapek macam kita ni. Masjidnya mungkin lantainya tanah begitu saja. Bangunannya menggunakan pelepah tamar dan sebagainya. Hatta mimbar Nabi nak berkhutbah pun hanya batang tamar seperti yang kita lihat. Yang kita tahu dalam riwayat bahawa bagaimana batang tamar itu satu hari bersedih, ya, kerana Nabi dah letak dia di tepi. Kenapa? Dah ada mimbar baru. Jadi dia sedih, menangis dah. Bila ditanya, ya Allah, kerana aku tak digunakan lagi oleh Rasulullah untuk jadikan mimbar ataupun tempat di mana Nabi berkhutbah. Itu contoh bagaimana situasi fizikal bangunan masjid Nabi lah. Taklah macam kita mimbar ni cantik kan. Jadi zaman Nabi sebenarnya sederhana lah, sebenarnya kurang. Masuklah kisah seorang badui ini bila datang ke masjid Nabi, dia ingatkan senang-senang nak kencing sana. Akhirnya dia kencing dalam masjid. Tapi Sayyidina Umar dan para sahabat nak balun dia dah. Nak balun dia. Sebab kencing, pun sabar kencing di tempat orang sembahyang. Tapi Nabi kata, oh jangan, biarkan dia kencing dulu. Kenapa? Kalau dia kejar dia kencing, mungkin bukan tempat tu dia kencing. Habis seluruh masjid tu dia kencing dah. Sebab dia tak selesai kencing. Jadi biar dia selesai kencing, kemudian bersihkanlah. Ya, dengan setimbal adalah kaedah pembersihannya yang diajar oleh Nabi SAW. Jadi itu dikatakan sini bahawa inna hadhil masajid la tasluhu li syai'in min hadzal baul walal qazar. Masjid ini tidak sesuai untuk kencing dan kotoran lah, apa-apa yang berbentuk kotoran, najis dan sebagainya. Bukan. Innama hiya li zikrillah. Masjid hanya untuk berzikir kepada Allah. Ya. Sebab itu kita tengok di RNR, ya. Jadi masjid tu kalau tak dibuat signage, habislah puak-puak yang tak Islam tu, atau tempat wuduk
kita dekat surau habis dengan kencingnya. Kan? Tapi bila start sign ni, ada satu masalah. Pernah ya pihak-pihak yang tak Islam ni dia tak hormati. Dia kencing dekat tempat wuduk, tempat itu dan tempat pipe dan sebagainya. Jadi itu tak sesuai. Tapi itu bukanlah masjid kan. Tapi apa yang kita bincangkan ni, masjid maksudnya tempat orang bersih, tempat orang bersuci, tempat orang berwuduk dan seterusnya, tempat orang bersujud dan tempat orang membaca Quran, tempat orang berzikir, bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil dan sebagainya. Maka katakan inna hadhil masajid, nak menerangkan bahawa masjid ini bukanlah untuk tujuan-tujuan lain. Tadi soal jual beli tak boleh, nak bertanya barang hilang kita tidak sesuai di masjid, anak-anak kecil masuk sini bukan tak boleh bawa anak kecil, tapi anak kecil yang boleh mengganggu jamaah. Imam duk baca, tersasul. Anak tu lari kulu. Sebab anak tu tak boleh bezakan di antara playground dengan masjid. Playground tempat dia berlari. Lari sana, panjat sana, sini. Lepas dalam masjid, bila orang solat, semua soft tu elok rapat, ada space yang kosong. Dia rasa playground dia lah tu. Lari, melompat, berguling dalam masjid. Jadi mengganggu. Jadi masuk di situ dari antara yang boleh kita hurai. Mengapa kanak-kanak itu, Nabi kata, jauhilah kanak-kanak itu daripada masjid. Baik, jadi akhirnya bahawa dalam penerangan yang di ayat tadi, bahawa masjid itu adalah tempat-tempat yang sesuai untuk dilakukan, bukan dilakukan benda yang tidak sesuai di dalamnya. Ya. Jadi seperti yang di baginda sabdakan diriwayatkan oleh Muslim dan sahihnya, dianjurkan bagi orang yang duduk dalam masjid untuk berniat iktikaf. Dalam masjid, niat iktikaf. Kerana itu sah menurut pendapat kami walaupun dia berada dalam masjid hanya sesaat saja. Bahkan sebahagian sahabat kami mengatakan i'tikaf sah dilakukan oleh orang yang lalu dalam masjid walaupun tidak berada dalam masjid. Walaupun dia lintas saja dalam masjid pun boleh berniat untuk i'tikaf. Maksudnya dia mendapat pahala. Jadi masjid ini tempat orang mencari pahala. Masjid ini tempat orang mengumpul pahala. Hatta sampai melintas dalam masjid pun, walaupun dia tak niat nak duduk dalam masjid, tapi dia niatlah i'tikaf dalam masjid itu, menunjukkan bahawa pemurahnya Allah SWT dan Allah memuliakan masjid itu untuk mereka yang berurusan dengan masjid. Jadi dengan berurusan dengan masjid ini, banyak ganjaran pahala, banyak fadilat, banyak kelebihan, banyak dia punya keuntungan-keuntungan yang boleh diperolehi. Jadi i'tikaf sah dilakukan oleh orang yang lalu dalam masjid, walaupun tidak berada dalam masjid. Bagi orang yang hanya menumpang lalu juga dianjurkan untuk berniat i'tikaf, tumpang lalu. Tumpang lalu. Kerana dia melintaslah agar memperoleh keutamaan yang menurut pendapat di atas. Namun akan lebih baik jika dia berhenti sebentar kemudian meneruskan perjalanan kembali. Jadi berhenti sekejap dengan lintas lari begitu saja. Sekejap menghormati tempat yang mulia ini. Menghormatinya. Berhenti sekejap. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillah ta'ala. Saja aku beriktikaf dalam masjid ini sunat kerana Allah. Dianjurkan juga untuk orang yang duduk dalam masjid agar melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Walaupun juga diperintahkan di luar masjid dan lebih ditekankan dalam masjid untuk menjaga kesucian, keagungan dan kehormatan masjid. Sebagian sahabat kami mengatakan siapa yang masuk dalam masjid tidak mampu melakukan solat tahiyatul masjid kerana hadas, sibuk atau halangan yang lain, maka disunat untuk membaca sebanyak 4 kali bacaan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dan ini adalah pendapat sebagian ulama salaf, kerana ini boleh saja dilakukan. Ya. Jadi masjid ini masya-Allah tempat yang untuk kita pungutlah, untuk kita cari ataupun kita kumpul amalan kita. Ini semua menambahkan lagi berat timbangan kita. Insya-Allah. Besok amalan kita diserah ataupun dibentangkan sebelah kanan kita insya-Allah. Dan jadi elakkanlah perkara yang dilarang dan buatlah apa yang disuruh dan diperintah. Yang wajib, yang sunat, yang boleh mendatangkan dekat diri kepada Allah dan Subhanahu Wa Taala dan moga-moga kita mendapat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja untuk tajuk ini, zikir di dalam masjid dan perkara yang berkaitan dengannya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat
الأحياء منهم الأموات. الله اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة وعملا صالحا. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا والمجاهدين. اللهم انصر إخواننا من المسلمين والمجاهدين في غزة. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.